Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Macidah Hamdan. Tumpuan berita, semua pihak termasuk ahli profesional, pekerja sosial, pemimpin serta masyarakat awam haruslah bertanggungjawab dalam usaha menuruni kadar penyalahgunaan dadah di Malaysia amnya dan Sarawak khususnya. Timbalan Primer Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, penagihan dadah tidak mengenal sempadan negara, bangsa, jantina dan status sosioekonomi dan ia merupakan satu cabaran global untuk ditangani bersama secara bersepadu dan holistik. Moving forward, let us remember that the collective power of compassion and determination is crucial to a more resilient and healthier society. Together, let us make a difference in the life of those struggling with addiction. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis makan malam galan Anugerah Phoenix di Kuching pada Rabu. Justru beliau menyeru agar semua pihak bersama-sama membuat perubahan dalam kehidupan mereka yang bergelut dengan ketagihan. Oleh itu, saya mengajak ahli-ahli One Stop Committee bagi menangani isu dadah, khususnya ahli-ahli Vero MIDS kawasan Penghulu, supaya terus bergerak aktif dan menggandakan usaha bagi menyokong rawatan dan pemulihan keluarga yang sudah terlibat dengan dadah dan pencegahan penyalahgunaan dadah dan substans di kawasan masing-masing. Datuk Amar Awang Tengah yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Pelaburan Sarawak turut menyatakan hasrat kerajaan untuk melabur dalam pencegahan dan intervensi awal bagi mengurangkan kesan ketagihan terhadap individu, keluarga dan kesejahteraan komuniti. Terdahulu, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah dalam ucapannya mengumumkan pelancaran Persatuan Profesional Penggunaan Bahan Antarabangsa ISAP di Sarawak dalam usaha membendung masalah penggunaan dadah. We'll see the launching of our own national chapter of International Society of Substance Use Professionals, ISAP, a connected, knowledgeable and effective national network of professionals promoting substance use prevention, treatment and recovery care that are consistently of high quality, ethical and evidence-based. Antara lain yang diumumkan oleh beliau adalah rangkaian pemulihan Asia ARN yang akan menjadi platform untuk profesional, persatuan dan organisasi untuk menjalin rangkaian dan bekerjasama bagi menyediakan perkhidmatan sokongan rawatan, ketagihan dan pemulihan. Majlis makan malam tersebut telah disertai oleh peserta dari 22 buah negara iaitu Albania, Bangladesh, Brunei, India, Indonesia, Itali, Jordan, Kenya, Malaysia, Maldives, New Zealand, Nigeria, Pakistan, Filipina, Arab Saudi, Singapura, Sri Lanka, Sudan, Taiwan, Thailand, United Kingdom dan Amerika Syarikat. Seterusnya, golongan belia di sekitar kawasan Seri Aman digalakkan mengikuti kursus jangka pendek bagi mempelajari kemahiran baharu. Dalam hal ini, pihak Pusat Pembangunan Kemahiran Sarawak PPKS, Seri Aman sedang giat menjalankan aktiviti promosi menyasarkan belia atau peserta dari kawasan Rumah Panjang dan kampung di kawasan luar bandar. Baru-baru ini, Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Francis Harin Holis telah melakukan lawatan kerja ke tapak PPKS di Bandar Simanggang. Beliau diiringi rombongan Agensi Pembangunan Seri Aman Sakda untuk mendengar taklimat ringkas daripada pihak konsultan mengenai status projek tersebut yang telah mencapai 68% kemajuan dan mendahului jadual sebenar. Projek PPKS tersebut dijangka siap sepenuhnya pada 28 Oktober ini dan akan mula beroperasi pada tahun hadapan.
Apabila siap sepenuhnya, PPKS Seri Aman akan memberi peluang kepada para belia di sekitar Seri Aman dan kawasan terdekat untuk mempelajari kursus jangka masa pendek dalam pelbagai bidang. Antaranya ialah vertigasi Microsoft Word dan Excel, teknik filem, nutrient NFT, hidroponik, penggunaan dan penyelenggaraan cantas, peladangan kelapa sawit, Microsoft PowerPoint dan kemahiran komunikasi, pendawaian elektrik, baik pulih dan penyelenggaraan komputer, aquaponik dan tanaman cendawan. Di Tebedu, Ahli Dewan Undangan Greennya Dr. Simon Sinang Bada berkata pendidikan merupakan pelaburan yang penting untuk masa depan kanak-kanak. Katanya kejayaan kanak-kanak pada masa hadapan mampu memberi masa depan yang cerah kepada keluarga mereka. Berucap pada majlis penyampaian surah cek insentif pelajar fasa 2 tahun 2023 pada Rabu, beliau memberitahu para pelajar akan menjadi pelapis generasi baru yang akan menjadi pemimpin di peringkat komuniti negeri dan negara. Dr. Simon menekankan bahawa insentif yang diterima bukannya untuk menyelesaikan masalah kewangan keluarga, tetapi sebagai perangsang dan pendorong agar para pelajar tetap berusaha kuat supaya mampu berjaya. Dalam majlis tersebut, beliau telah menyampaikan cek insentif berjumlah RM22,500 kepada 45 penerima. Beralih dengan laporan berikut, Lembaga Pelancongan Sarawak STB meningkatkan usaha untuk menjadikan Sarawak sebagai destinasi pelancongan pilihan pasaran Indonesia melalui penyertaan dalam lawatan promosi ke Jakarta, Balikpapan dan Banjarmasin secara roadshow atau jarawara. Jarawara ini merupakan anjuran Malaysia Healthcare Travel Council MHTC, Tourism Malaysia Jakarta dan Association of Indonesian Tours and Travel Agency ASITA and Asitindo yang bermula 18 September lepas. Duta Malaysia ke Indonesia Tuan Yang Terutama TYT Datuk Sheikh Mat Hasrin Tengku Hussein berkata, beliau amat mengalu-alukan pelancong untuk menerokai keindahan alam semula jadi, budaya dan mesra perkhidmatan. Katanya pelancongan atau roadshow ini telah membantu mengeratkan silaturahim antara dua bandar ikonik ini dan kami mengalu-alukan pelancong untuk menerokai keindahan alam semula jadi Sarawak, iaitu sebuah wilayah yang kaya dengan warisan budaya dan perkhidmatan yang begitu ramah mesra. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media pada Isnin. Selain itu, pemangku Ketua Eksekutif Agensi Pelancongan Sarawak, Yusfida Khalid berkata, roadshow ini merupakan promosi langsung antara Jakarta, Balikpapan, Banjarmasin dan Sarawak yang relevan dalam menggalakkan pelancong Indonesia datang melaut Sarawak. Jelasnya penerbangan langsung yang disediakan Air Asia setiap Selasa, Khamis dan Sabtu memudahkan perjalanan pelancong dari Indonesia ke Sarawak untuk mendapatkan pakej kesihatan atau kesejahteraan, percutian atau rekreasi dan kraftangan dari Sarawak dalam inisiatif pelancongan di wilayah ini. Manakala di Simunjan, acara perlumbaan Pump Boat sebenar Pesta Simunjan 2023 melabuhkan tirainya di Sungai Batang Sadong pada Selasa. Peringkat akhir perlumbaan membabitkan dua kategori utama, 7 kuasa kuda, 7 horsepower serta 13 kuasa kuda, 13 horsepower berlangsung sengit dan disaksikan hampir 1,000 masyarakat setempat. Aksi hebat dipamer pelumba sensasi pasukan Ratu Kilat, Rajali dan Nyata Sukar ditanggani apabila mengungguli kategori utama iaitu 13 horsepower. Anak jati kelahiran Kampung Sageng itu berjaya melepasi 5 pusingan sekaligus membolehkannya membawa pulang wang tunai RM3,000 berserta piala. Tempat kedua kategori sama milik Rosli Ubah Saga Pantung yang membawa pulang wang tunai RM1,000 dan piala, manakala Abdul Has Nizam Arpian sekadar berpuas hati di tempat ketiga sekaligus membawa pulang wang tunai RM800 dan piala. Dalam satu lagi acara akhir, gelaran juara kategori 7 horsepower milik Muhammad Nasri yang turut menamatkan saingan 5 pusingan dengan cemerlang, lantas menyaksikannya membawa pulang wang tunai RM1,500 beserta piala. Tempat kedua milik pelumba pasukan High Speed Badui Murni, manakala tempat ketiga milik Ramli Hamdan Raska Power. Kedua-dua pelumba terlibat masing-masing bawa pulang wang tunai RM700 dan RM500 termasuk piala. Majlis penyampaian hadiah telah disempurnakan oleh Adun Simunjan, Aula Dris dan Pegawai Daerah Simunjan Seroji Ludin. Selanjutnya, Ordinan Tafsiran Pindaan 2022 yang akan dikuatkuasakan bermula 1 November ini bakal memberi sinar baharu kepada kanak-kanak perkahwinan campur di Sarawak.
Ordinan tersebut akan mengiktiraf status pemohon kanak-kanak yang mempunyai salah seorang ibu bapa bumi putera sebagai warga negara Sarawak. Sebelum itu, Timbalan Menteri di Jabatan Primer Sarawak Undang-Undang MA 63 dan Hubungan Negeri Persekutuan Datuk Sharifah Hasidah Said Ahmad Ghazali berkata, permohonan boleh dikemukakan di semua pejabat daerah. Wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS sempat membual beberapa orang awam mengenai pendapat mereka berhubung perkara itu. Pada pendapat saya, hal ini amat bagus terhadap kami anak-anak hasil perkahwinan campur disahkan sebagai kaum pribumi kerana ianya membantu rakyat kita lah untuk mendapatkan bantuan dari kerajaan dan sebagainya. Terima kasih Kerajaan Sarawak. Pendapat kami ordinan tu okeylah bagi masyarakat segala menyatip kemudahan kepada yang mencah orang asing ke. So kemudahan lah dengan anaknya dan anak bini masa depan lah. Bagi pendapat kami yang bagus. So bila ordinan toknya diperkuasakan, kami rasa yang better sebab kami boleh nikah campur sikit. Lepas ya bila kami mau, contohlah kami ada anak, kami boleh anak mau apply apa-apa bantuan, salah satunya kepada Yayasan Sarawak. Terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak yang telah meluluskan pindaan berkaitan dengan status bumi putera rakyat Sarawak. Jadi perkara ini memberi kesan yang positif kepada rakyat Sarawak, terutamanya dari segi kaum campur. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Majudah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh dapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk Putera UKAS, Sarawak.JBNY dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri berita UKAS, kami tinggalkan anda dengan sorotan Majlis Makan Malam Gala Anugerah Phoenix bersama Timbalan Primer Sarawak, Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan di Kuching pada Rabu. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.